Assalamualaikum, saya Muhammad Nasruddin Muhammad Nasir, nombor metrik 26628 dari Grup AA Melaka. Tajuk tugasan saya berkaitan bab 3 iaitu kemiskinan dan isu agihan. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hamidah binti Ramlan kerana telah banyak memberi tunjuk ajar, dorongan dalam menyiapkan tugasan ini. Melihat kepada pengenalan di mana kemiskinan merujuk kepada masyarakat sesebuah negara yang tidak mempunyai keupayaan untuk menikmati kemewahan di dalam kehidupan mereka. Kebanyakan mereka tidak dapat menikmati kemewahan seperti mana yang dinikmati oleh sebahagian besar masyarakat di sekeliling mereka. Itu dipanggil sebagai kemiskinan. Menurut Rosenthal 1969 telah menyatakan bahawa kemiskinan adalah tanda kegagalan masyarakat untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam ekonomi sehingga menjejaskan keupayaan mereka untuk mengekalkan kehidupan yang sihat dan memuaskan. Melihat kepada isu kemiskinan merupakan isu antarabangsa yang menjadi keutamaan kepada Ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB dalam mencapai matlamat pembangunan mampan SDG, juga dikenali sebagai matlamat global, iaitu sebanyak 17 matlamat bersepadu dan saling berkait untuk menamatkan kemiskinan, melindungi planet dan memastikan manusia menikmati keamanan dan kemakmuran menjelang tahun 2030. Laporan mengenai SDG adalah penting dalam menyampaikan kepada pihak berkepentingan untuk komitmen syarikat menyumbang kepada matlamat global untuk menentukan accountability dan tanggungjawab untuk mengambil tindakan yang perlu dan mengukur kemajuan dari semasa ke semasa. Melihat kepada 2.0 iaitu faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Malaysia serta memberikan kesan di dalam jangka masa yang panjang. Tahap kemiskinan dalam sebuah negara boleh ditentukan menggunakan piawaian dan metrik yang berkaitan dengan kemiskinan. Bagi kebanyakan populasi, kemiskinan mempunyai unsur budaya dan masyarakat yang berbeza, serta konsep kemiskinan berkurangan dan stratifikasi sosial yang berlaku. Melihat kepada kemiskinan, iaitu kemiskinan bandar, sesuatu tempat dianggap sebagai kawasan bandar jika ia mempunyai lebih daripada 10,000 penduduk dan berfungsi sebagai hub pentadbiran sebuah negeri atau daerah. Perkara-perkara yang menyumbang kepada berlakunya kemiskinan di bandar adalah kekurangan fasiliti awam, penghijrahan penduduk desa ke bandar, pengangguran, harta yang tidak mencukupi, pendapatan rendah, kemahiran yang kurang untuk memenuhi permintaan di sektor perindustrian dan perdagangan, serta masalah setinggan. Melihat kepada kemiskinan di luar bandar, menurut Banci Penduduk dan Perumahan pada tahun 1991, kawasan bandar ditaktifkan sebagai kawasan yang diwartakan dan sebagai kawasan pembangunan dengan populasi 10,000 atau lebih dalam laporan Rancangan Malaysia ke-7 iaitu RMK-7. Oleh itu, kawasan luar bandar adalah tempat yang mempunyai penduduk kurang daripada 10,000 orang yang tidak diwartakan sebagai kawasan bandar. Okey, melihat kepada perkara-perkara yang menyumbang kepada berlakunya kemiskinan di luar bandar.
iaitu pertama, institusi pemantauan yang lemah, di mana ketidakcekapan organisasi yang terlibat dalam operasi seperti pengeluaran, pemasaran, pemprosesan dan pengangkutan. Sebenarnya ketidakupayaan pelaksanaan seperti yang dihasratkan itulah yang menyebabkan berlakunya kegagalan serta menunjukkan kelemahan pemimpin institusi. Yang kedua, di mana kerjasama antara masyarakat. Penduduk kampung biasanya melihat pembaharuan secara negatif dan terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan. Dasar Pertanian Negara pada tahun 1992 dan Wawasan 2020 telah memberi penekanan yang kuat terhadap perancangan yang menggalakkan bekerja sendiri dan mengurangkan pergantungan kepada kerajaan. Yang ketiga, iaitu keupayaan menambah ilmu, di mana peluang untuk pendidikan dan latihan sangat terhad. Sekiranya percubaan pertama untuk menyambung pengajian di Institut Pengajian Tinggi gagal, pelajar luar bandar biasanya mendapat kesukaran untuk memperolehi peluang kedua. Melihat kepada 3.0, iaitu masalah yang dihadapi sekiranya pihak kerajaan tidak peka terhadap isu kemiskinan yang dihadapi oleh rakyat. Isu berkaitan kemiskinan sering dikaitkan dengan dua keadaan, iaitu kemiskinan di bandar dan kemiskinan di luar bandar. Kemiskinan ini bukannya bersifat kekal serta boleh diwarisi dari generasi ke generasi yang lain melalui pendekatan dan perancangan yang baik oleh kerajaan, melalui agensi-agensi di bawah seliannya dengan memainkan peranan yang penting dalam usaha membasmi kemiskinan yang berlaku di Malaysia. Kemudahan dapat dilihat itu dari segi kemudahan asas yang lemah, di mana tidak banyak kemudahan asas yang di kawasan luar bandar dan mereka yang miskin datangnya daripada kumpulan berpendapatan rendah serta tidak mempunyai akses kemudahan untuk membuat pergerakan. Mereka juga mungkin tinggal jauh daripada kemudahan penting seperti air dan kuasa seperti elektrik serta kemudahan yang baik seperti sekolah dan hospital. Melihat kepada kepadatan kawasan setinggan, di mana apabila populasi bandar bertambah, lebih banyak infrastruktur dan perkhidmatan diperlukan untuk gaya hidup yang selesa. Kemudahan perumahan dengan sistem kumpulan, pelupusan sisa, rekreasi, pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Banyak kumpulan pendatang membina kawasan setinggan di atas tanah awam akibat daripada kekurangan rumah mampu milik dan kos rumah yang dilihat agak tinggi. Melihat kepada masalah pendidikan keluarga miskin di bandar, di mana ketidakupayaan ibu bapa untuk membayar perbelanjaan sekolah anak-anak mereka adalah daripada akibat isu kemiskinan, keadaan hidup dan ekonomi. Pelajar miskin sering didapati bekerja untuk menyara keluarga mereka, membantu ibu bapa mereka melakukan kerja rumah, menjaga ahli keluarga mereka apabila ibu bapa mereka bekerja dan membantu keperluan kewangan keluarga. Bagi membolehkan isi rumah miskin terlepas daripada belenggu kemiskinan, kerajaan perlu memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membasmi kemiskinan ini. Melihat kepada peningkatan geladangan, isu geladangan yang berlaku peningkatan harian dalam bilangan geladangan akibat daripada kekurangan tempat tinggal untuk kedua-dua tempat tinggal dan bekerja. Selain itu, terdapat orang lain yang tidak mempunyai rumah dan bekerja di bandar. Penyewaan kepada kediaman tidak boleh dilakukan kerana tekanan taraf hidup yang tinggi di bandar. Melihat kepada 4.0, cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berkaitan kemiskinan, iaitu kerajaan perlu menyediakan rumah kos rendah.
Kerajaan perlu bersikap mengutamakan masyarakat miskin dengan menyediakan rumah-rumah kos rendah agar masyarakat dapat memiliki rumah idaman mereka sendiri. Dengan pendekatan ini, masalah setinggan dapat diatasi kerana kebanyakan setinggan mereka mendirikan rumah secara tidak teratur serta mengundang bahaya risiko yang berpunca daripada lintah pintas hingga menyebabkan berlakunya kebakaran yang mendatangkan kesukaran kepada pihak berwajib untuk melakukan tugas penyelamat. Melihat kepada kerajaan perlu menyediakan gerai jualan untuk peniaga kecil, di mana gerai merupakan tempat bagi peniaga kecil untuk memasarkan barangan serta produk mereka kepada pembeli. Penempatan gerai di kawasan yang dilihat strategik telah memberikan semangat kepada masyarakat untuk mencuburi bidang perniagaan yang menghasilkan pendapatan yang dianggap lebih lumayan. Dalam masa yang sama, agensi kerajaan seperti MARA perlu menyediakan latihan keusahawanan bagi membantu peniaga dan dalam usaha menguruskan perniagaan. Dan melihat kepada agensi kerajaan seperti Tekun, perlu menyediakan bantuan pinjaman kepada peniaga kecil atau sederhana. Melihat kepada cara menyelesaikan masalah lagi, iaitu memperkasakan dasar pengurusan ekonomi, di mana melaksanakan dasar yang jelas terhadap perkara berkaitan membasmi kemiskinan dengan menggerakkan agensi kerajaan yang bertanggungjawab menjayakan dasar sifar kemiskinan seperti yang dilaksanakan oleh MARA, KEMAS dan lain-lain, dengan memberi tumpuan yang lebih kepada semua penduduk yang miskin tanpa mengira latar belakang, kaum, agama yang berbeza. Okey, kerajaan perlu memberikan latihan kepada belia untuk menggalakkan pelabur, di mana pendekatan memberikan latihan kepada golongan miskin sedikit sebanyak telah merubah corak kehidupan mereka dengan menjadikan mereka dalam latihan yang mereka ikuti dalam usaha untuk memenuhi pekerjaan bagi keperluan sektor perkilangan yang menyumbang kepada pendapatan negara serta memberi keyakinan kepada pelabur untuk memberikan modal mereka kerana rakyat Malaysia tergolong di kalangan pekerja mahir dan separuh mahir. Melalui program pertanian, menyediakan program yang berkaitan rancangan tanah tambahan untuk tujuan pertanian bagi meningkatkan bilangan kawasan pertanian. Salah satu inisiatif di mana pembukaan tanah baru terbesar seperti rancangan tanah Felda melalui Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Okey, melihat dan seterusnya ialah melaksanakan program kemasyarakatan dengan penerapan kepada nilai yang positif kepada penduduk luar bandar akan memberikan kesan yang baik kepada negara. Dalam konteks cintakan negara, masyarakat akan lebih bersemangat dan berdaya saing untuk mengubah nasib mereka dengan membantu kerajaan dengan mempertingkatkan ekonomi negara melalui hasil jualan yang dilakukan. 5.0 di mana analisis kemungkinan melihat kepada kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia yang dilihat menunjukkan prestasi yang baik dan berkembang melalui kegiatan ekonomi merujuk kepada pelbagai sektor seperti industri, perladangan, pertanian, minyak dan gas, perlombangan dan lain-lain yang menyumbang kepada kadar aliran tunai yang lancar dan baik. Merujuk kepada garis pengukuran melalui keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi Malaysia, menunjukkan bahawa negara berada dalam keadaan baik secara keseluruhan bagi tahun 1980 hingga tahun 2010. Melihat kepada struktur transformasi ekonomi negara yang telah berkembang sejak 1960 dan bermula dengan aktiviti ekonomi berasaskan pertanian sehingga kini disokong oleh pembangunan KDNK sepanjang tempoh tahun 1980 hingga 2010 seperti yang ditunjukkan dalam Carta 1.0 yang dinyatakan. Jika dibandingkan dengan KDNK sebenar, sumbangan sektor pertanian kepada angka tersebut menurun daripada 23% pada tahun 1980 kepada 15% dan 8.3% pada tahun 1990 dan tahun 2000.
Sumbangan sektor pertanian kepada KDNK benar meningkat pada 9.1% pada tahun 2010, iaitu peningkatan daripada tahun sebelumnya. Peningkatan dalam sumbangan sektor pertanian ini adalah sesuatu yang lazimnya berlaku semasa proses peralihan ekonomi. 6.0 di mana cadangan kepada kerajaan bagi menangani masalah kemiskinan. Yang pertama, mengutamakan keperluan asas, di mana mengutamakan keperluan asas penduduk bandar berbanding inisiatif pembangunan ekonomi dan fizikal kerajaan harus meningkatkan dan memberikan peluang kepada pekerjaan mengikut pasaran, menyediakan subsidi berkaitan kesihatan dan pendidikan dan memantau kenaikan harga barang keperluan seperti minyak dan lain-lain. Banyak faedah masyarakat dan keuntungan kewangan disediakan oleh projek yang akan memberikan keuntungan kepada golongan miskin. Melihat kepada perkara 2, melaksanakan kadar gaji minimum. Pihak kerajaan perlu menyemak dan menyelaraskan kadar gaji mengikut anggaran perbelanjaan bulanan asas golongan miskin bandar dengan memberikan penekanan kepada keupayaan golongan miskin untuk memperolehi kebarangan keperluan harian mereka seperti makanan, pendidikan, kesihatan, perumahan dan pengangkutan. Untuk perkara 3, iaitu menyediakan geran pinjaman kepada rakyat. Kerajaan perlu bersifat menjaga kebajikan rakyat miskin dengan memberikan bantuan kewangan kepada golongan yang tersebut seperti menyediakan pinjaman dan memberikan subsidi supaya mereka boleh merancang perniagaan mereka dengan modal yang diberikan oleh kerajaan. Yang keempat, di mana kerajaan perlu memberikan inisiatif khas kepada para majikan. Kerajaan harus menawarkan inisiatif-inisiatif yang bersifat menarik yang memberikan keuntungan kepada para majikan supaya mereka cenderung untuk merebut peluang tawaran yang dinyatakan oleh kerajaan dengan menambah bilangan pekerja, dengan memilih golongan tiada pekerjaan serta golongan yang telah hilang pekerjaan disebutkan hal-hal yang tertentu. Plan itu melibatkan bantuan tunai, pengurangan atau pengecualian cukai dan bantuan teknikal yang diperlukan oleh majikan. Melihat kepada perkara 5, iaitu memperkasakan sistem pengangkutan awam, di mana meningkatkan serta menambah baik sistem pengangkutan awam dalam memberikan keselesaan kepada pengguna. Dalam masa yang sama dapat memberikan penjimatan kepada pengguna perkhidmatan dalam urusan pekerjaan mereka seharian serta dapat mengurangkan berlakunya pencemaran yang berpunca daripada merujuk kepada rumusan di mana Malaysia sentiasa berusaha keras untuk mengurangkan kemiskinan di bandar dan di luar bandar. Dengan kadar 51.2% pada tahun 1970, insiden kemiskinan di seluruh negara telah menurun kepada 3.8% pada tahun 2009 dan diramalkan akan terus menurun kepada 2.0 pada tahun 2015. Kemiskinan luar bandar masih menjadi masalah, tetapi kemiskinan bandar hampir hilang sepenuhnya. Walaupun dalam pecahan kecil masih kekal, Malaysia sedang pesat membangun dan sebelum ini kawasan luar bandar telah berubah menjadi kawasan bandar atau pinggir bandar. Justru usaha untuk membasmi kemiskinan perlu mengambil kira perspektif bandar dan luar bandar bagi mewujudkan strategi yang seimbang dan seiring dengan transformasi negara menjadi negara maju. Penekanan kepada aspek pendidikan negara oleh pihak kerajaan Malaysia akan memberikan perubahan kepada masyarakat miskin bandar atau luar bandar di dalam usaha untuk menambah pengetahuan masyarakat miskin bagi mengubah corak kehidupan mereka kepada yang lebih baik. Okey, sekian. Terima kasih kerana sudi untuk melapangkan masa mendengar taklimat yang saya berikan. Sekian, terima kasih.